Wali, kita beriman adanya wali. Tapi di sana ada golongan yang ghulu, ekstrim dalam konsep wali. Ada golongan pula yang menolak langsung konsep wali ni dan lebih memeningkan dan mengelirukan dan lebih menjadi satu masalah besar pada masyarakat kita ni bila benda-benda yang pelik ni ditutup dengan alasan tak mustahil bagi Allah kalau nak jadi. Kalau Allah berkehendak, apa nak jadi pun boleh. Sehingga wali ni diangkat melampau-lampau. Bila kita kata benda ni sangat pelik, mustahil, bagi Allah tak mustahil. Di masyarakat tak boleh nak kritik, tak boleh nak petikai. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat pencerahan daripada Sahibus Samahah. Wali di antara orang yang melampau dan orang yang cuai. Dipersilakan saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadil Ustaz Marizal selaku moderator hari ini. Moderator ni petah. Hari ini pula dia kenuri. Akikah. Kenuri akikah dia tu sama macam kenuri nikah tu. Maksudnya ada cita-cita nak jadi wali awal. 1,500 orang dia panggil. Al-Fadil Dr. Basri selaku ahli fatwa dari Perlis dan juga profesor di KUIPS. Juga sahabat saya lama ni, Ustaz Khairul Anwar yang duduk di IJN. Saya tak pasti dia pernah jumpa tak ada wali yang tak ada jantung tapi masih berjalan-jalan. Semasa dalam ni selingan lah sebelum jawab soalan, boleh ke fungsi? Semasa kami bincang di dalam fatwa baru ni tentang tarekat Naqsyabandi, salah satu yang kita persoalkan ialah dakwaan Syekh Nazim Haqqani bahawasanya George Bush dan Tony Blair juga adalah wali. Sin George Bush dan sin Tony Blair, dia punya sainthood dia tu, kewalian dia itu disebabkan kerana dia telah menyerang Saddam Hussein. Kerana Saddam Hussein ni bagi dia adalah pengganas lah. Jadi Allah telah hantar dia untuk menyerang Saddam Hussein dan Iraq. Padahal memusnahkan orang Islam. Dan dia ada pedang yang dihulurkan daripada langit untuk dia. Macam mana George Bush yang mengebom Iraq dan Tony Blair dah jadi wali? Pun begitu, pengikut dia yang mari itu mempertahankannya. Dengan makna tertentu bagi wali ini. So kita ada confusing. Benda tu perkara-perkara yang mengelirukan kita tentang dakwaan. Saya nak balik sikit. Perkara-perkara pelik. Sebelum tu saya nak ambil poin Dr. Basri. Dahulu yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, selain daripada perkataan wali ataupun awliya, perkataan yang lebih utama yang menjadi tajuk ialah perkataan salih, iaitu as-salihin. Sebab tu doa Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang saleh. Dia tak sebut termasuk kalangan wali, termasuk kalangan saleh. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, kata Nabi Yusuf. Matikan aku sebagai seorang muslim, masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Perkataan saleh banyak kita, wa alhiqni bis salihin, masukkan aku dengan orang saleh. Saleh. Ini adalah perkataan yang paling banyak digunakan. Para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang baik, hatta dalam hadis Nabi akan sifatkan dia sebagai al-abdus saleh, hamba yang saleh. Masuk tu lah.
Kita bagi azan dulu kot nah. Kita bagi azan dulu sekali baru sedap kita cakap sikit. Saya sambung. Tahu mana saya sebut dah? Orang soleh. Okay. Perkataan orang soleh, salihin, perkataan yang digunakan dalam Quran dan Sunnah. Dalam masa yang sama, ada juga perkataan awliya di dalam Al-Quran. Tadi Dr. Basri sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan takut dan mereka tak berduka cita. Siapa dia? Mereka yang beriman dan bertakwa. Tuhan bagi tahu beriman dan bertakwa. Ayat lain Tuhan bagi tahu tentang wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka wali kepada sebahagian yang lain. Awliya. Cuma dalam hadis-hadis wali ni, hadis yang paling penting, yang mana Al-Imam Az-Zahabi ada sisi dia dalam hadis ni, dia mengkritiknya, tapi saya tidak mau mendalam dalam kritikannya, kerana hadis ni dalam Sahih Bukhari. Iaitu dia seakan menyatakan ada nazah sufiyah dalam hadis ni. Tapi hadis ni hadis Bukhari dengan sanadnya. Hadis yang dibaca oleh Ustaz Khairul tadi. Hadis inilah yang paling banyak menjadi perdebatan tentang isu wali ni, iaitu man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku istiharkan kepadanya perang. Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya min maftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan suatu perkara melebihi yang aku suka, melebihi daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Selepas dia beritahu wali, yakni wali ni perkara yang pertama Allah kata yang Allah suka, hamba itu mendekatkan kepada Allah mimma aftaradtuhu alaihi, apa yang Allah fardukan kepadanya. Artinya wali ni dari segi benda yang wajib dia buat bagi elok lah. Kan, kalau semayang pun tak mai, duk isap rokok, duk atas bumbung, dia tak boleh lah. Ha? Puasa Ramadan pun mimma aftaradtuhu alaihi. Kan? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan aku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku sayang kepada dia. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabsutu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis yang tadi Ustaz Khairul baca, saya teringat nak baca hadis ni. Apabila aku dah sayang kata Allah, maka akulah mata yang mana dia melihat dengannya, telinganya yang dia mendengar dengannya, tangan dia yang mana dia bertindak dengannya, kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Hadis ni wala in sa'altani la a'taituhu wala in sta'adzani la u'idhanna. Kalau dia minta ke aku pasti bagi. Kalau dia minta lindung aku dengan satu perkara, aku akan lindungkan dia. Hadis ni melihat tentang kelebihan wali. Tapi Allah kata wali tu dalam hadis qudsi ni dia dah bagi takrif dah, iaitu yang buat yang fardu dan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia kata
Sentiasa hamba itu berterusan mendekatkan diri padaku dengan benda yang sunat hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kepada dia. Jadi nak jadi wali, buat yang fardu, banyakkan yang sunat. Ini bukan duk pergi terbang, cambuk jantung, tak. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada tak benda pelik yang berlaku pada mereka? Tadi Ustaz Khairul Anwar sebut benda-benda pelik. Banyak. Tapi mereka tak, umpamanya Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia duk mari bincang dengan Rasulullah sampai lewat malam, masa mereka nak balik, tungkat mereka keluar cahaya. Jalan dulu gelap, tungkat mereka cahaya. Bila mereka berpisah, dua-dua tungkat mereka ada cahaya. Tapi tak ada pula selepas tu orang duk panggil dia Usaid Sultanul Awliya, duk pergi rumah dia, duk cium kaki dia. Orang tak buat kerja tu. Para sahabat banyak benda yang Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya tadi disebut, itu dalam riwayat Muslim. Dia sebagai gubernur yang dilantik oleh Umar bin Khattab, dia pergi di Bani Abs di Iraq. Bila dia pergi, dia tanya, ada orang komplain tentang dia. Sayyidina Umar hantar suruhan jaya menyiasat gubernur dia, betul ke tak? Semua orang kata okey. Tapi Bani Abs, di masjid dia ada seorang bernama Usamah bin Qatadah. Dia Usamah bin Qatadah, dia kata, kalau tanya aku, innahu la yaghzu bil ghaziyah wala yaqsimu bisawiyah wala yaqdulu fil qadiyah. Dia ni tak bahagi benda yang adil, tak pergi perang, dan kemudian tak adil dalam hukuman. Lebih kurang begitu ucapan dia. Sa'ad marah kat dia. Allahumma in kana abduka hadza qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, kalau dia ni berdiri kena diri duk kata kat aku ni kerana nak menunjuk kepada dia, fa'atil umrahu wa ja'alhu wa'ridhu fil fitan. Panjangkan umur dia, wa'amil basaru, sebagai butakan mata dia, jadikan dia duduk dalam fitnah. Dan timpa orang itu. Tapi selepas tu tak ada lah orang semua duk pergi rumah Sa'ad kemudian duk pergi rendam kaki dia ke apa. Sahabat tak buat benda tu. Al-Bara' bin Azif umpamanya terkenal masyhur dengan tangannya yang mustajab doa. Bahkan kadang-kadang ada benda yang pelik. Ramai orang yang wajahnya bersama dengan Nabi, sama dengan wajah Nabi SAW. Al-Hasan sama dengan Nabi, Husain juga sama dengan Nabi. Abu Sufyan pun sebenarnya rumah dia dekat dengan sama Nabi. Husam bin Abbas muka sama dengan Nabi. Tapi ada seorang, muka dia bukan keturunan Nabi, bukan darah daripada Bani Hashim. Muka dia sebiji macam Nabi. Dia tabi'i. Iaitu Kabis bin Rabi'ah bin Malik. Terkenal. Dia punya sama muka dia macam Nabi, sampai timbul fitnah di kalangan orang tu. Betul ya bukan macam Nabi. Orang bercakap tentang dia. Apabila Anas melihat Kabis, Anas ni khidmat dengan Nabi, 10 tahun duduk dengan Nabi, siang malam pagi petang, mata Anas paling banyak melihat Nabi. Terkejut Anas tengok Kabis. Peluk Anas, peluk dia. Sebab rupa sama macam Nabi. Dia bukan keturunan Nabi. Bila berita ni sampai pada Muawiyah kata bawa dia mari pada aku. Muawiyah duduk di singgasana dia, di kursi pemerintahan dia lah, kan. Kabis masuk, Muawiyah terkejut, Muawiyah terjun turun, pi cium dari antara kedua mata dia. Sama muka macam Nabi. Muawiyah buat potongan tanah bagi kat dia. Sama macam Nabi itu. Dia tabi'i. Tak adalah orang pahtu duduk pergi buat ajaib. Padahal itu antara kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan masyarakat sahabat radhiyallahu anhu.
Bila benda ni mai, yang pelik-pelik ni mai apabila orang mula nak menggunakan title wali ni pasal nak dapat benda lain. Semua orang nak dakwa dia punya kelebihan, terutama nak dakwa benda pelik-pelik berlaku. Saya tengok buku apa Dr. Basri, Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah. Saya tengok, saya teringat dalam sejarah. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ada satu orang yang dinamakan Al-Haris bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi. Bukan dia ni lah. Tengok buku tu teringat buku apa ni. Dia mendakwa sebagai karamah dan buat benda-benda pelik sampai orang jadi ikut dia. Dia boleh buat nampak orang berkuda terbang di udara. Sebab tu maka mula para ulama selepas zaman itu dan kemudian menyatakan apa dawabit wali ni. Sebab tu kita tengok kalam hatta di kalangan ulama-ulama sufi, kalam idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi wasyunnah. Jika kamu melihat orang terbang di udara, jangan kamu terpengaruh jika tidak sama dengan kitab dan sunnah. Tapi dalam masa yang sama, macam tadi, kita tak boleh nak nafikan tentang karamah ni. Maka Ustaz K.A. sebut tadi tentang buku Ibn Taymiyah rahimahullah. Dengar apa tu Ibn Taymiyah lagi. Dengarlah nak sebut dulu Ibn Taymiyah kata apa. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ustaz Khairul Anwar yang duk baca kitab ni, ana jarang baca ni. Macam mana? Ibn Taymiyah kata. Wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamatil awliya wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawariqil adat. Betul? Daripada pada usul ahli sunnah itu membenarkan karamah awliya dan apa yang Allah jadikan daripada perkara-perkara yang keluar daripada tabiat kebiasaan berlaku di tangan awliya. Keluar daripada tabiat kebiasaan berlaku di tangan awliya. So kita agree adanya wali iaitu orang yang beriman yang saleh dan adanya benda-benda luar biasa. Sebesar-besar karamah yang ada pada orang yang disebut oleh para ulama ialah apa dia? Al-istiqamah. Tegak di atas jalan hidayah. Tu karamah. Bukan tunggu terbang tu. Sebab tu orang macam Bilal, tu karamah. Para sahabah karamah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu. Wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Di kalangan orang mukmin ada yang rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Apa yang mereka janji pada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di kalangan mereka ada yang telah menyelesaikan janji mereka. Wa minhum man yantazir. Di kalangan mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tak tukar janji mereka sampai mati. Itu adalah karamah. Tapi karamah ni tak bersyok cerita ni. Dia mesti karamah yang nampak grand sikit. Jadi lain. Yang lain ini kita tak nafi berlaku di tangan awliya. Tapi berlaku juga di tangan orang yang dusta. Karena dia bukan saja ada karamah, ada istidraj, ada yang disebut sebagai ahwalu syaitaniyah. Ahwalu syaitaniyah. Keadaan yang mana syaitan bagi. Itu yang kita tengok kadang-kadang belajar silat apa boleh jurus orang. Takkan karamah setiap kali main jadi karamah. Dia kata baca ayat Quran ni kan. Fahum la yarja'un la yarja'un tak baca jadi. Ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitaniyah, syaitan di sebalik hal itu. Cuma yang saya nak sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walau macam mana pun dia tengok orang tu soleh, wali tadi,
dia tak ghulu, macam yang kita kata. Tak ghulu. Sebab tu Al-Imam Tahawi kata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya. Tu Al-Aqidah Tahawiyah. Semua baca, mereka pun setuju. Aqidah Tahawiyah sebagai aqidah ahli sunnah. Dan kami tidak mendahulukan seorang pun di kalangan wali ke atas seorang pun di kalangan Nabi. Nabi lebih tinggi lagi. Nabi tinggi. Jadi ahli sunnah tak melebihkan wali daripada. Kalau lebih tu bukan ahli sunnah. Khumaini tulis buku dia Al-Hukumatul Islamiyah. Wa min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yasilu ilaihi malakun muqarrab wala nabiyyu mursal. Di antara wa min darurati madhhabina, di antara benda yang penting dalam mazhab kita ini yang mesti kita tahu, anna li a'immatina maqaman, sesungguhnya bagi imam-imam kami, imam-imam kita satu kedudukan, la yasilu ilaihi malakun muqarrab wala nabiul mursal, malaikat pun tak sampai, nabi pun tak sampai. Tu Syiah. Yang ni, yang duk main ni nak lebihkan wali. Wali jadi lebih lagi daripada nabi. Sebab tu katakanlah, contohlah nak panggil, boleh tak boleh satu perbahasan lagi. Mereka tak mau panggil ya nazim, ya wali sekian-sekian, ya wali Syekh Noh, apa lagi. Kenapa mereka tak panggil, kalau betul-betul panggil ya Musa, ya Isa, ya Yusuf? Siapa tak panggil? Panggil ni tak ada ni kalau panggil ni macam biasa ya. Kita panggil dengan wali yang geng kita. Kenapa tak panggil Abu Bakar? Kenapa tak panggil Omar? Itu lagi ketua para wali, lagi tinggi wali kewalian mereka, Abu Bakar dan Omar. Para sahabat Nabi, mereka tak panggil. Yang panggil semua syekh tarikat mereka, aliran tarikat mereka. Kenapa mereka khususkan tarikat mereka? Sebab kalau panggil sana, bagi saya kata showroomis lah. Yang ni Abu Bakar semua orang boleh panggil, nanti mereka tak ambil melalui sanad kita pula, kita miss lah. Dia ada sectarian punya isu. Ghulu. Ahli sunnah dia tak ghulu. Panjang saya sikit. Boleh kan ni? Sagi tak apa, bagi mereka tak payah duduk. Ahli sunnah dia tidak ghulu. Dan Nabi bagi amaran tentang ghulu ni. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila Ummu Salamah menceritakan tentang kanisah yang di Habsyah yang dilihat, yang bernama Maria. Ada banyak gambar-gambar dalam gereja tu, patung-patung. Pasal mereka pergi Habsyah, mereka balik, mereka cerita kepada Nabi apa yang mereka tengok di sana. Apa Nabi kata? Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu salih. Tengok Nabi guna au al-abdu salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syiraril khalqi 'indallah. Mereka itu, kata Nabi, bila mati orang saleh, mereka buat untuk orang saleh itu masjid, bina masjid ke tempatnya, dan kemudian buat gambar-gambar ni. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nabi kata dalam hadis. Sebab apa? Puncanya mula-mula kita ingat tok syekh kita buah gambar dia ni dalam di baju, buah dalam ni, buah di dinding. Lama-lama minta izin tok syekh, lalu lama-lama tunduk ke tok syekh. Kita baca dalam surah Nuh. Quran kata apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra.
La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu. Jangan kamu tinggalkan waddan wala suwa'a. Jangan kamu tinggalkan wad, su'a, yaghuth, ya'uq dan nasra. Mereka ni adalah nama orang-orang saleh yang dulu mati. Kaum mereka, kaum Nuh, buat patung. Mula-mula ni bukan apa kita buat ni, isu nak ingat mereka ni lah ajak kita agama itu. Mereka ni orang saleh, tapi lama kelamaan jadi berhala. Nabi kata ulaika syirarul khalqillah. Mereka itu makhluk Allah yang paling jahat, orang yang buat macam tu. Sebab itu ghulu kepada para wali ni akan membawa hal ini yang Nabi SAW beritahu. Bukan kata puak-puak ni tak percaya wali karamah. Kita kata wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Daripada usul ahli sunnah percaya tentang karamat awliya. Yang kami tak terima ni ghulu tadi. Ghulu sehingga bukan iktiraf Allah bagi benda-benda pelik pada mereka, tapi dah mula kepada nak jadikan mereka macam Tuhan. Orang mai pada Nabi, orang kata bima sya'allah wa bima syi'ta ya Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki wahai Rasulullah. Nabi kata aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Qul ma sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Dia ni kata, kalau kita kata ya Allah tolong aku, tak beradab. Kata ya wali tolong aku, wali tolong minta ke Allah. Wali pun wali hak dia calonkan lah. Ini yang berlaku dan ini yang sedang kita hadapi. Bukan isu menafikan wali dan karamah, tapi menafikan, menentang ghulu. Kerana tugasan ahli ilmu yang Nabi sebut, yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan ilmu daripada penyelewengan orang-orang yang melampau, yang ni ghulu, yang ni melampau. Iyyakum wal ghulu, Nabi kata jaga-jaga kamu jangan melampau. Fa innama halakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, yang membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Kita bukan tolak cerita wali. Ibn Taimiyah rahimahullah kata karamah Abdul Qadir Al-Jilani mutawatir ceritanya. Allah bagi karamah. Tapi karamah tu bukan menyebabkan dia jadi maksum. Al-Imam Syaukani rahimahullah kata karamah bukan menyebabkan dia maksum. Allah, dia mungkin berdosa, tapi oleh kerana dia ahli tahajud banyak, berlaku benda pelik, Allah bagi. Pelik ni bukan pelik isi Allah tak pelik, khawariqul lil ada, benda yang luar daripada kebiasaan. Ada orang karamah dia tuan-tuan nak jadikan sedekah, oi manusia kedekut dengan duit, tapi kalau orang tu sentiasa boleh sedekah, karamah dia. Mana manusia biasa boleh buat? Orang yang sentiasa bangun qiyamul lail, karamah dia di bab tu. Orang yang sentiasa jaga puasa dia, karamah dia bab tu. Allah muliakan dia, Allah jadikan mulia. Tuan-tuan, orang yang boleh bangun sembahyang subuh berjemaah, tuan-tuan ingat senang kan ramai yang tumbang sembahyang subuh ni? Cerita fadilat punya, karamah dia dalam bab itu. Karamah dia bab itu. Sebab itu maka kita jelas hal ni. Ahli sunnah percaya hal ni. Kami tentang ghulu yang pengurusi kata tadi, ghulu di dalam mengangkat para wali ni.